Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sahabat-sahabat FB saya doakan semoga sahabat-sahabat semua biasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. So alhamdulillah, pagi ni saya berada di SACC Convention Center. So hari ni nak ngaji lagi Hari ni saya nak mengaji bab saham dan percukaian syarikat. So saya ada bengkel hari ni. Sebelum ada bengkel tu pukul 9. So insyaAllah pada pagi ni kita dapat berkongsi sedikit ilmu lah berkenaan dengan saham. Okay. Seperti kita dah maklum, saham adalah salah satu daripada zakat harta. Dalam zakat harta tu banyaklah rangkuman harta-harta yang kita ada. Antaranya adalah pendapatan kita, simpanan, saham, lagi apa, emas, perak. Itu semua antara harta-harta yang kena dizakatkan. Cumanya kita kena merujuk balik kepada syarat wajib zakat itu sendiri, iaitu pertamanya adalah Islam, keduanya adalah merdeka, ketiganya sempurna milik. Maksudnya harta itu adalah harta milik kita yang sempurna, dan seterusnya adalah cukup haul dan cukup nisab. So nisab kita pada tahun ni berapa? Kalau tuan-tuan masih ingat, nisab kita per tahun ini adalah sebanyak 14,162. Itu untuk di Selangor lah. So kepada sahabat-sahabat yang di luar dari Selangor boleh rujuk kepada zakat-zakat negeri masing-masing. So apa kita nak kongsikan pada pagi ni? Saya kongsikan sedikit lah berkenaan dengan zakat saham. So macam mana kita nak tunaikan zakat saham ni? Zakat saham ni, apa yang dikategorikan sebagai saham itu sendiri? Saham ni banyak kategori. Unit trust pun ada dikategorikan sebagai zakat saham juga. So selain daripada zakat unit trust, kita juga saham-saham di pelaburan Bursa Malaysia. So kalau kita ada melabur di Bursa Malaysia, itu juga dikira sebagai saham-saham kita. Ataupun kita ada melabur di pasaran global, itu pun juga dikira sebagai zakat saham. Selain kalau kita ada saham hartanah, contoh kita ada pelaburan di AHB, Amanah Hartanah Berhad, ataupun di mana-mana institusi yang diklasifikasikan sebagai zakat saham. So apa kita nak kongsikan? Waalaikumsalam sahabat saya Jeffrey. Sifu saya pun ada, Sifu Dino. Waalaikumsalam Sifu Dino. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menyaksikan live saya ni. So minggu lepas saya pun dah live sampai hari Khamis saja, Jumaat, Sabtu, Ahad kita off. So hari ni kita bersambung semula. Okey, kita sambung berkenaan dengan zakat saham tadi. Macam mana kita nak kira zakat saham kita? Sebab hari ni tak ada catang, so kita hanya berkongsi saja. InsyaAllah kita akan kongsikan, saya akan kongsikan bagaimana nak mengira zakat saham itu. Okay. So hari ni saya kongsikan serba ringkas lah berkenaan dengan macam mana kita nak tahu kita ni kena zakat saham atau tidak. So setiap individu yang melabur saham, dia ada satu akaun khas yang kita panggil CDS account. So bila mana ada CDS account tu, apa-apa yang kita laburkan kenalah melabur melalui CDS account. Dia bukan macam kita simpan duit. So simpan duit tu kita simpan, besok kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan bila-bila masa. Tetapi melabur saham ni, so kita kena buka satu akaun yang kita panggil sebagai CDS account di mana-mana bank, investment bank. Banyak bank lah. Bank Islam ada, Maybank ada, Hong Leong ada. Boleh katakan semua institusi kewangan itu ada investment bank dia sendiri. Itu kalau yang berada di Malaysia lah. So kalau untuk pasaran global tu ada juga link daripada bank-bank tempatan, ataupun kita boleh buka khusus untuk akaun-akaun di sana. Macam ada LCG, kita ada Saxo Bank. Itu untuk pasaran-pasaran yang global lah. So mungkin yang global ni dah pergi jauh, tapi mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana yang terlibat dengan pelaburan-pelaburan saham secara global ataupun bursa. So mereka akan memiliki kedua-dua akaun inilah. So kita cerita sikit pasal yang pelaburan di Bursa Malaysia lah. Sebab kita orang Malaysia kan, kebanyakannya mungkin kita takut nak melabur di pasaran global. So kita tengok pasaran-pasaran di Malaysia saja dahulu. So macam mana kita nak kira zakat sahamnya? Okay, bila mana kita buka akaun untuk akaun CDS account ni ataupun bursa
Malaysia ni. Jadi kita akan kira zakat kita apa-apa baki yang ada di dalam akaun CDS account itu, termasuklah dengan unit saham yang kita ada. Contoh, kita ada masukkan duit dalam akaun kita RM1,000 dan selepasnya kita bertrading lah. Trading ni istilahnya istilah orang kata apa, jual beli saham lah. Kalau kita nak beli tu kita panggil trading account. Okay, so bila kita trading, kita adalah beli satu saham ABC ni. Jadi bila kita dikenakan zakat ni akan dikira di hujung haul. So haulnya bila terpulang pada kita lah. Sebab tadi dalam syarat wajib zakat kita ada haul kita. So kita boleh tentukan haul kita sama ada kita nak ikut bulan Masihi ataupun bulan Hijri. Tapi kalau mudah untuk percukaian, digalakkan orang kata apa, ikutlah bulan Masihi, iaitu pada Disember. Contohlah itu kalau mudah untuk percukaian. Tapi kalau kita nak raih kepekatan dalam bulan Islam, kita boleh ikut Ramadan, ikut Muharram, itu terpulang kepada kita. Sebab kita ada hak untuk tentukan orang kata apa, kita punya haul kita itu tadi. Okey. Okey, kita dah simpan, dah masukkan duit dalam akaun trading account tadi, kita panggil CDS account tadi ataupun trading account tadi, kita dah masukkan duit. So dari situ kita dah melabur. Kita belilah saham ABC tadi. Awal pembelian kita saham ABC tu mungkin bernilai 50 sen. Nanti bila mana kita nak menunaikan zakat tu, kita akan tengok tadi baki kita dekat hujung haul. Mungkin di hujung haul nanti nilai saham tu dah naik jadi RM1 sebagai contoh. Jadi kita akan kirakan lah. Jadi untuk 50 sen tadi kita dapat mungkin 10,000 unit. Jadi 10,000 unit kalikan dengan 50 sen dapatlah 500. Betul kalau saya silap tolong betulkanlah. So mana bila hujung tahun, so kita akan dapat nilai saham kita tadi, satu unit saham bernilai RM1. So mana RM1 kalikan dengan 10,000 unit, so kita nilainya adalah sebanyak RM1,000. Okey. Jadi macam mana kita nak kira zakat dia? So dekat sini, selagi saham itu kita tak jual, so kita akan tengok berapa nilai saham yang kita tadi. Mungkin dekat hujung haul tadi pada 31 Disember nilainya tadi dah jadi RM1,000 nilai saham, dan tadi kita melabur hanya menggunakan RM500 sahaja. Sebenarnya dalam akaun kita masih ada lagi baki RM500. Jadi untuk pengiraan saham itu tadi, kita kena campurkanlah 1,000 unit saham tadi, nilai saham tadi RM1,000, dan campurkan lagi dengan RM500 yang kita ada dalam baki trading account kita tadi. So maka campurkanlah dengan harta-harta kita yang lain. Faham tak? Ke ataupun tak jelas? So nanti kalau tak jelas, bolehlah PM saya. InsyaAllah kita boleh detailkan lagi macam mana. Itu secara ringkasnya lah. Nanti mungkin saya akan letakkan template-template berkenaan dengan zakat saham ini di wall saya. InsyaAllah mungkin kita boleh kongsikan lagi lah. Okey, itu mungkin sedikit saja sebab itu tak secara detail. Sebenarnya banyak lagi kalau kita nak kirakan berkenaan dengan saham ni. Itu hanya baru satu transaksi. Nanti bagaimana pula kalau kita ada 2-3 jenis saham, kita beli 2-3 jenis syarikat saham, so maknanya kita kena campur semua saham-saham kita tadi tu. Itu baru yang tadi saya terangkan, baru untuk satu jenis saham sahaja yang kita ada dan kita kena campurkan. Itu belum masuk lagi bagaimana kalau ada keuntungan daripada kita dah buat jual beli, kita bawa keluar pula keuntungan itu daripada trading account kita. Macam mana kita nak kira zakat dia? Mungkin kita akan bersambung di sesi akan datang. So insyaAllah apa yang saya kongsikan pada hari ini dapatlah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua untuk manfaatkan. Mungkin boleh dipanjang-panjangkan, tapi kalau ada beberapa pertanyaan bolehlah letakkan di komen saya untuk kita terangkan secara terperinci bagaimana kita nak mengira zakat saham kita. So insyaAllah orang kata labur dunia kita akan untung di akhirat nanti. So sehingga kita bertemu lagi di siaran akan datang. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.